So sebenarnya ethnic cleansing yang kita nak sebut beberapa ni yang menyebutkannya bukan orang Islam, yang menyebutkannya bukan even kalau sejarah apa ni, kalau saya sebut tadi orang Arab, orang Palestin, dia panggil nakbah, dia panggil malapetaka, dia tak panggil apa ni ethnic cleansing. Yang panggil ethnic cleansing ni adalah seorang sejarawan Yahudi yang menulis satu buku, dan dia lah the only one yang berani untuk sebut, untuk klasifikasikan apa yang berlaku 98, apa yang Zionis lakukan ke atas Palestin pada tahun 98 sebagai penghapusan etnik ataupun dia ethnic cleansing. Nama dia adalah Profesor Ilan Pappé. So dia satu buku yang saya rujuk, memang saya menggunakan saya rujuk buku ni lah, The Ethnic Cleansing of Palestine oleh Ilan Pappé. Okay, apa maksud penghapusan etnik? So penghapusan etnik secara mudahnya adalah apabila satu kuasa dia cuba menghapuskan atau menyesarkan sesuatu kaum ataupun etnik daripada satu kawasan, untuk pastikan kawasan itu akhirnya jadi kawasan milik dia dan hanya orang dia sahaja di situ. Maksudnya dia hapuskan lah, dia ethnic cleansing kan, dia hapuskan orang yang asalnya kat situ, dia hapus keluar dan dia menggantikan tempat tu lah, dan membina populasi dekat situ. Antara metod yang digunakan untuk mempercepatkan proses ini adalah dengan cara-cara pembunuhan, buat massacre, buat genocide, buat macam-macam war crime lah, jenayah perang lah, untuk pastikan benda tu berlaku dengan cepat dan pantas. Dekat negara tempat lain pun ada, contoh macam dekat Serbia, dekat Kosovo, dekat hari ni China buat kat Xinjiang. So ada beberapa tempat juga yang berlaku. Cuma dekat Palestin ni macam saya sebut tadi, dia memang agak advance sikit, sampai tahap dia hapuskan kesan-kesan sejarah yang ada dekat Palestin tu lah. Contohlah macam sekarang kan, kita panggil Masjid Al-Aqsa, dia tak panggil Masjid Al-Aqsa, dia panggil Temple Mount kan. Contoh macam dia panggil Jerusalem lah, kita panggil Baitul Maqdis, ataupun Arab panggil Al-Quds. Kalau contoh bandar-bandar dekat Palestin, contoh macam Hebron, dia panggil Hebron, kita panggil nama tempat asalnya orang Arab dia Khalil, Al-Khalil. Profesor Ilan Pappé ni, kenapa dia sanggup panggil, dia berani lah untuk sebut ethnic cleansing, sebab bila dia tengok dokumen-dokumen ketenteraan archive yang telah didedahkan oleh kerajaan Israel sendiri, dia melihat memang ada plan, memang ada specific plan yang dirancang untuk halau keluar orang Palestin. So dia bukan benda yang berlaku macam bila perang berlaku, tiba-tiba perang, kemudian disebabkan perang tersebut terpaksa ambil tindakan untuk selamatkan secara strategik nak selamatkan negara Israel itu, dia buat apa yang dia buat lah. Tapi tak, dia memang ada plan. Sebelum diisytiharkan Israel tadi, dah 6 bulan dia plan, dah ada plan dah. Dia ada blueprint dia, nama plan dia Plan Dalit. So dalam buku Ilan Pappé ni, dia bab nombor 5, dia specifically ada plan dia. Kampung mana nak serang, kenapa kampung ni, siapa nak dibunuh, kenapa nak bunuh kampung ni, apa efek, chain effect. Kalau dia bunuh kampung ni, kampung sebelah ni apa efek dia. Orang ni akan lari ke mana. Nak pastikan supaya orang tu bukan lari ke arah makin ke dalam kawasan-kawasan kawasan-kawasan Israel lah, yang patutnya dari negara Israel lah. Dia memang menghalakan ke West Bank. In fact dekat Haifa, ada kisah mana dekat Haifa ni dia kawasan sebelah pantai. Seorang Palestin ni sampai nak lari tu, tak nak lari ke darat, nak pergi ke Jordan, nak pergi ke Lebanon, jauh. So apa dia buat lah, terpaksa naik boat, naik kapal tu, kena halau ke laut, tolak ke laut je. Sebab memang tak ada cara lain nak selamatkan diri. So sampai tahap begitulah cara mereka kalau ikutkan rekod dia buat hampir lebih daripada 30 massacre lah. Kampung Palestin tu yang dihapuskan tu lebih daripada berpuluh-puluh lah. So memang sengaja untuk mewujudkan rasa gerun tu. Cuma yang jadi mungkin sedikit daripada benda yang mungkin Allah nak jadikan contoh kan pada hari ini kan. Dia tak berjaya keluarkan hampir dalam 100,000 je lah, 100,000 orang Arab yang memang dah asal dekat situ, yang memang tak buat apa-apa provokasi. Orang Arab yang memang macam dia tak berpihak, bukan tak berpihak ke mana, tapi cuma dia tak campur tangan dalam pertempuran yang berlaku, dia stay dekat situ, dan dia tak ada alasan nak halau keluar, sebab dia ada, bila Arab dah start serang, dia dah ada jaga front line dia.
So orangnya akhirnya jadi orang Arab, warga negara Israel pada hari ini. So kat Israel hari ini memang ada orang Arab. Memang ada orang panggil orang Arab Israel lah. Dan dia ni populasi dia dah makin bertambah lah sampai dari 20%. Dan sekarang ni menjadi duri dalam daging lah dekat Israel. Sebab Israel hari ni jadi masalah. Tentu baru ni kan kerajaan dia buat pilihan raya apa ni, parti Arab antara parti yang menjadi kingmaker. Dia bergaduh sama dia tak cukup nombor nak bentuk kerajaan, dia terpaksa pinjam orang Arab punya sokongan untuk dia bentuk kerajaan. Satu benda yang sangat unik berlaku dekat Israel pada hari ni. Dan satu benda juga, salah seorang daripada ahli parlimen ekstrim Zionis kat dalam parlimen tu, dia mengaku ketika ucapan dia dalam parlimen Israel, dia mengaku, dia kata apa, dia kata bapak-bapak kemerdekaan kita dulu buat kesilapan sebab tak halau semua keluar orang Arab. Sebab hari ni kita bergaduh, kita pinjam pinjam sokongan Arab untuk bentuk kerajaan.